Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Nur Hasila binti Udin bersama ahli kumpulan saya iaitu Wan Nurul Izzah binti Wan Johan dan Nur Afrina Syahira binti Azmi akan membentangkan tugasan bagi video hadis berkumpulan di bawah kursus PPPH 2003 Kajian Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang hadis yang berkaitan dengan ujian dan musibah. Haddatsani Abdullah bin Muhammadin, haddatsana Abdul Malik bin Amrin, haddatsana Zuhair bin Muhammadin, an Muhammad bin Amri bin Halhala, an Atha ibn Yasarin, an Abi Sa'id al-Khudri, wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه جميع صحيح البخاري في سننه كتاب المرضى في باب ما جاء في كفارة المريض في رقم الحديث 5641 yang bermaksud telah diberitahu kepadaku Abdullah bin Muhammad dan telah diberitahu kepada kami oleh Abdul Malik bin Umar dan telah diberitahu kepada kami oleh Zuhair bin Muhammad tentang Muhammad bin Amri bin Halhalah, tentang Atha bin Yasir, tentang Abi Sa'id al-Khudri dan tentang Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang Muslim dari kesakitan dan kepenatan, kebimbangan dan kesedihan, dan tidak pula ada kedukaan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya atau mengangkat darjatnya sesuai dengan ujian yang diterimanya. Maksud daripada hadis ini ialah apa sahaja kesakitan, yakni ujian yang dilalui oleh seorang mukmin, ia dapat membersihkan dosa-dosanya dan diberi pahala baginya, kerana walaupun mereka sedang diuji, mereka tetap sabar dan tabah melalui ujian yang diberi tanpa mengeluh. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak sabar dan pemarah serta ianya mengeluarkan kata-kata yang kesat, maka ia tidak mendapat pahala, bahkan ianya dapat menambahkan dosa. Oleh itu, jika kita menimpa ujian atau musibah ataupun kesakitan, janganlah ia sampai memusnahkan pahala yang sepatutnya kita dapat dengan melakukan apa yang tidak sepatutnya kita lakukan, seperti mengeluh, marah, mengeluarkan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis hadis. Terdapat beberapa hadis dan ayat Quran yang menyokong dan menghuraikan hadis yang dibacakan oleh rakan saya sebentar tadi, iaitu hadis berkaitan dengan ujian dan musibah. Hadis yang pertama, Hadatsana Abu Yaman Hikam bin Nafi' Akhbarana Syu'aib Ani Zuhri Qala Akhbarani Urwah Ibnu Zuhair Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Ruahul Bukhari. Maksudnya, daripada Az-Zuhri, dia berkata, Urwa bin Az-Zuhair mengkhabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah menghapus dosa darinya dengan musibah itu hingga duri yang menusuknya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kita dapat lihat bahawa hadis ini sama seperti hadis yang dibacakan sebelum ini, yang mana menyatakan bahawa Allah menimpakan musibah kepada seorang hambanya itu bukanlah musibah yang sia-sia, akan tetapi musibah tersebut bertujuan untuk menghapus dosa-dosa dan mengangkat dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Seterusnya, hadis kedua, An Muhammad ibni Abdillah ibni Abdirrahmani ibni Abi Sa'sa'ata annahu qala sami'tu Sa'id bin Yasar
Abal Hubabi yaqulu sami'tu Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Maksudnya daripada Muhammad bin Abdullah dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah bahawa dia berkata, aku mendengar Sa'id bin Yasar Abu Al-Hubab berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa Allah menginginkan kebaikannya, maka dia akan mengujinya dengan musibah. Sama seperti hadis yang saya bacakan sebelum ini, hadis ini merupakan antara hadis yang menyokong kepada hadis utama yang kawan saya bacakan pada slide sebelum-sebelum ini, bahawa sekiranya Allah menginginkan kebaikan akan seseorang itu, maka Allah akan mengujinya dengan musibah. Musibah yang Allah berikan kepada seseorang hamba itu bukanlah suatu musibah yang sia-sia dan tidak merugikan hamba-hamba yang diuji tersebut. Akan tetapi, musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya merupakan musibah bertujuan untuk kebaikan hamba tersebut. Analisis hadis yang seterusnya adalah kami mendatangkan dua ayat Al-Quran yang mana ayat ini merupakan penghurai dan penyokong kepada hadis yang kami pilih, iaitu hadis yang berkaitan dengan ujian dan musibah. Yang pertama daripada surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maksudnya, dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Melalui ayat ini, kita dapat lihat bahawa Allah menurunkan musibah adalah disebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Akan tetapi, Allah itu Maha Penyayang, lagikan Maha Pengampun. Allah menurunkan musibah tersebut tidaklah dalam tujuan sia-sia. Akan tetapi, Allah mengangkat dan memaafkan dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya sebahagian besar dengan turunnya musibah tersebut. Seterusnya, seorang Muslim yang ditimpa musibah dan ujian tidak akan bersedih dan berduka, akan tetapi mereka meletakkan segala kepercayaan mereka kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah. Ini dapat dibuktikan melalui surah At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Berdasarkan ayat ini, kita dapat lihat bahawa sekiranya kita sebagai umat Islam ditimpa musibah, kita tidak seharusnya sedih dan menyalahkan takdir. Akan tetapi, kita seharusnya meletakkan kepercayaan kita 100% dan bertawakal kepada Allah, kerana Allah itu Tuhan kita dan dialah pelindung kita. Setiap apa yang Allah timpakan ke atas kita, pasti ada hikmah sebaliknya. Baiklah, bagi kaitan antara hadis ini dengan isu semasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ajaib dalam urusan orang mukmin, sesungguhnya setiap urusannya baginya ada kebaikan dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Sekiranya dia diberi dengan sesuatu yang menggembirakan lalu dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Dan sekiranya apabila dia ditimpa kesusahan lalu dia bersabar, maka kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jelaslah kepada kita bahawasanya setiap ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba adalah sebagai tanda kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Dan musibah yang diberikan sama ada berbentuk yang menyakitkan ataupun nikmat daripada Allah Ta'ala, itu semua adalah interaksi antara Allah Ta'ala dengan hambanya.
untuk melihat sejauh mana tahap keyakinan seorang hamba terhadap Tuhannya. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam situasi sekarang, kita berhadapan dengan krisis pandemik COVID-19 yang telah pun melanda satu dunia dan begitu juga Malaysia turut terkena terpias. Dan kemelut musibah yang melanda dunia ini tidak sewajarnya kita hukumkan ia sebagai suatu bala daripada Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya penularan wabak ini adalah kerana ujian besar daripada Allah Ta'ala yang menginginkan hamba-Nya untuk kembali kepada Allah Ta'ala dan berfikir apakah hikmah di sebalik ujian yang berlaku. Situasi ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala telah pun merampas kesenangan dan juga kemewahan hamba-hamba-Nya dengan sekelip mata sahaja. Ini adalah sebagai tanda untuk memperlihatkan kepada manusia akan kekuasaan Allah Ta'ala. Sesuatu musibah yang berlaku kepada hamba-Nya adalah sebagai tanda di atas maksiat dan juga kelalaian yang telah pun kita lakukan. Akibat daripada penularan wabak yang berlaku dalam negara kita, kita dapat saksikan bahawasanya kebanyakan manusia telah pun ditarik nikmat kesihatan yang baik dan juga ramainya yang terkorban akibat daripada penularan virus ini. Dan dunia juga turut menyaksikan terdapat banyak peningkatan yang berlaku iaitu peningkatan kematian saban hari. Dan sesungguhnya kematian itu adalah sebaik-baik peringatan bagi manusia. Akibat daripada berlakunya penularan wabak dalam negara kita ini juga telah pun menyebabkan ramai masyarakat, tidak kira muda ataupun tua, telah pun hilang punca pendapatan. Sama ada mereka diberikan cuti panjang ataupun terus diberhentikan kerja secara serta-merta. Dan ini sekaligus mendorong kepada berlakunya peningkatan kadar pengangguran dalam negara kita. Dan sekaligus menyebabkan berlakunya tekanan emosi dalam kalangan ahli keluarga dan menjerumus kepada berlakunya perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya seperti membunuh diri. Ini kerana bagi mereka membunuh diri adalah salah satu cara untuk mereka melepaskan diri daripada masalah yang berlaku. Manusia yang beriman dan percaya bahawasanya musibah yang diturunkan Allah ini sebagai rahmat, sudah tentu mereka akan bersangka baik dan menganggap bahawasanya wabak ini adalah ruang untuk Allah melipat gandakan ganjaran kepada hamba-hamba-Nya. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya untuk melihat sesuatu ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya dengan pandangan mata yang penuh hikmah, di mana ianya bukanlah suatu perosak kepada keimanan yang ada dalam jiwa seseorang, tetapi ujian itu adalah untuk menjadi tali yang mengukuhkan keimanan dan juga keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada isu COVID yang telah pun berlaku dalam negara kita, kita juga dikejutkan dengan suatu berita yang amat menyedihkan di mana telah pun berlaku banjir yang terlalu besar di negeri Selangor. Banjir yang berlaku ini telah pun meragut banyak nyawa dan juga telah pun merosakkan harta benda awam termasuklah kereta, pakaian, tempat tinggal mereka dan banyak lagi harta benda mereka telah pun rosak dan musnah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa bersangka baik dan yakin bahawasanya ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini adalah sebagai tanda kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah Ta'ala. Mungkin ujian yang berlaku kepada kita adalah kerana Allah Ta'ala ingin memuhasabahkan diri kita sebagai seorang hamba di mana kita telah pun banyak melakukan dosa, maksiat dan juga lalai terhadap perintah Allah Ta'ala. Maka dengan ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala sedikit sebanyak dapat memuhasabahkan diri kita untuk kita kembali merenung apa yang berlaku, apa yang telah pun kurang dalam diri kita untuk kita memperbaiki diri kita menjadi muslim yang lebih baik. Pengajaran yang diperolehi daripada hadis berkaitan dengan ujian dan musibah ini adalah: pertama, kita mestilah segera bertaubat dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan kerana setiap ujian yang datang adalah kafarah dosa yang telah dilakukan. Ini kerana air mata yang mengalir kerana takutkan Allah mampu untuk memadamkan api neraka. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kerana Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi kemampuan hamba-Nya sendiri kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, seorang Muslim harus yakin bahawa segala ujian dan musibah adalah sebahagian daripada takdir Allah yang mesti diterima dengan redha dan syukur.
Pengajaran yang keempat adalah sebagai seorang Muslim, hendaklah percaya bahawa rahmat Allah itu luas dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman dengan menjadikan ujian dan musibah sebagai penebus dosa dan penambahan pahala. Dan pengajaran yang terakhir sekali adalah sebagai seorang Muslim, kita seharusnya tidak bersedih dan berduka apabila ditimpa musibah dan ujian. Sebaliknya, kita seharusnya bertawakal dan meletakkan kepercayaan kepada Allah dan percaya bahawa setiap musibah itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Dengan musibah itu, Allah mengangkat sebahagian besar dosa kita dan musibah itu seharusnya membuatkan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berikut merupakan senarai rujukan kami. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.